A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina. Insyaallah pada pagi ini kita sambung lagi dengan bacaan hadis Nabi SAW, yakni dalam bab kalimat thayyibah, yakni dalam bab beriman dengan perkara selepas mati. Allahumma shalli Muhammad. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad ialah hambanya dan rasulnya, dan Nabi Isa AS ialah hamba Allah, rasulnya dan kalimahnya, yakni dia dilahirkan tanpa bapa hanya dengan perintah daripada Allah SWT dengan kalimah kun, maka dia tercipta, dan roh darinya, yakni roh daripada Allah SWT yang ditiup oleh Jibril AS di leher Maryam AS, lalu sampai ke rahimnya. Dan dia juga bersaksi bahawa syurga adalah benar, neraka adalah benar. Orang yang mempersaksikan semua perkara tersebut, nescaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Walau bagaimana sekalipun amalannya. Sayyidina Junadah radhiyallahu an menukilkan bahawa orang itu boleh memasuki syurga dari mana-mana pintu syurga yang dia khendaki. Amin. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata, tidak pernah didengar oleh mana-mana telinga, dan tidak pernah terlintas gambarannya di dalam hati manusia. Maka bacalah jika kamu mahu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak mengetahui oleh mana-mana jiwa pun apa-apa yang disembunyikan bagi mereka daripada nikmat yang akan menjadi penyejuk mata. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah syurga walaupun seluas tempat letak cambuk, yakni sekecil-kecil tempat dalam syurga, pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah syurga seluas tempat letak busar panah kamu atau seluas setapak kaki kamu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika seorang wanita daripada penghuni syurga menjengah ke bumi, nescaya akan terang segala yang ada di langit dan di bumi, dan akan memenuhi di antara kedua-duanya dengan haruman. Kain selendangnya lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada pokok yang jika seorang penunggang menunggang selama 100 tahun tidak dapat melepasi teduhannya. Masya Allah. Bacalah jika kamu mahu. Wazillim mamdud. Dan ahli syurga akan berada di bawah teduhan yang panjang. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga akan makan dan minum di dalam syurga, tetapi mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar dan tidak berhingus. Para sahabat bertanya, apa jadi dengan makanan? Yakni bagaimana makanan akan hadam? Rasulullah SAW menjawab, dengan sendawa dan luapan peluh seperti renjisan kasturi. Mereka akan bertasbih dan memuji Allah SWT secara berterusan sebagaimana mereka bernafas. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an
meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penyeru akan menyeru kepada ahli syurga, kamu akan sentiasa sihat, tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu akan sentiasa hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Dan kamu akan sentiasa kekal muda, tidak akan tua selama-lamanya. Amin. Kamu akan sentiasa dalam kebahagiaan, tidak akan susah selama-lamanya. Maka demikian itu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha biha kuntum ta'malun. Dan akan diseru kepada mereka bahawa demikian itulah syurga yang diwariskan kepada kamu sebagai balasan bagi segala yang kamu amalkan. Surah Al-A'raf ayat 43. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Suhaib radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, Allah akan bertanya kepada mereka, adakah kamu mahu aku kurniakan kepada kamu sesuatu sebagai tambahan? Mereka menjawab, tidakkah engkau telah menyerikan wajah-wajah kami? Tidakkah engkau telah selamatkan kami dari neraka dan telah masukkan kami ke dalam syurga? Maka Allah SWT akan menyingkapkan hijab, yakni lalu mereka dapat melihat Allah SWT. Amin. Allahu Akbar. Maka tiada sesuatu nikmat yang lebih disukai oleh mereka yang diberi oleh Allah SWT melebihi daripada dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu cemburu akan nikmat yang diperoleh oleh ahli maksiat, kerana kamu tidak tahu apa-apa yang dia akan temui selepas mati. Sesungguhnya baginya di sisi Allah SWT ada pembunuh yang sekali-kali tidak akan mati, iaitu api neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kamu di dunia ini ialah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Dikatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya api dunia sudah cukup panas. Tambah baginda lagi, kepanasan api neraka akan ditambah 69 kali ganda berbanding api dunia. Setiap gandaan sama dengan kepanasan api dunia. Allahu Akbar. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan dibawa daripada kalangan ahli neraka seorang yang paling mewah semasa hidup di dunia. Kemudian dia akan dicelupkan seketika ke dalam api neraka. Lalu dia akan ditanya, wahai anak Adam, adakah kamu pernah merasa apa-apa kebahagiaan? Adakah kamu pernah melalui apa-apa kenikmatan? Dia akan menjawab, tidak pernah. Demi Allah, wahai Tuhanku, akan dibawa pula seorang yang paling derita dalam hidupnya di dunia daripada kalangan ahli syurga. Maka dia akan dicelupkan seketika ke dalam syurga. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, adakah kamu mengalami apa-apa kesedihan? Adakah kamu pernah melalui apa-apa kesusahan? Dia menjawab, tidak pernah. Demi Allah, wahai Tuhanku, tidak pernah aku melalui apa-apa kesusahan dan tidak pernah aku lihat apa-apa keperitan pun. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, antara ahli neraka ada yang api menyambar mereka sampai ke buku lali, dan ada antara mereka yang api menyambar mereka sampai ke lutut, dan ada di antara mereka yang api menyambar mereka hingga ke pinggang, dan ada di antara mereka yang api menyambar mereka sehingga ke tulang selangka. Allah. Hadis riwayat Muslim.
Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan menekan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan. InsyaAllah kita tutup atas bikifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.